السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش وعلى الملائكة أجمعين وعلى الأولياء والصالحين وعلى جميع عبادك المؤمنين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. آمين. يا ربي صل وسلم على محمد يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, semata-mata dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya diberi taufik dapat lagi bersama-sama kita berada dalam radhaanmu pada waktu yang barakah antara maghrib dan isya ini. InsyaAllah pada malam ini menyambung pada kajian kita Isyarah Ar-Rah wa Isbahul Falah dalam tajuk syarat-syarat sah makmum mengikut imam. Semua ada 10 syarat, sebagian kita menyebut 12 syarat. InsyaAllah kita berada pada syarat yang kedua, sambungan muka surat 33, baris yang ke dua daripada atas di situ. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi fid darain. Dan jangan terkemudian daripada imamnya dengan dua rukun yang tersebut dengan tiada uzur. Maka jika terdahulu atau ketinggalan ia makmum daripada imamnya dengan dua rukun dengan uzurnya, tiada batal sembahyangnya. Jadi bagaimana syarat yang kedua yang kita telah baca dulu sikit. Syaratnya dulu kata dia wajib mengikut imam, makmum wajib ikut imamnya. Jadi kedudukan dia makmum tidak boleh takhir. Takhir itu makna kemudian lambat daripada tu imam dua rukun fi'li. Dan begitu juga tidak boleh makmum tadi lambat awal, ini awal daripada tu imam dua rukun fi'li. Jadi sama ada takhir makmum terkemudian tu imam dua rukun fi'li, ataupun makmum awal daripada tu imam dua rukun fi'li, ini perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi bagaimana dia kata di sini, dan jangan terkemudian daripada imamnya. Jadi lambat makmum tu imamnya dengan dua rukun fi'li yang tersebut. Jadi maklum dalam sembahyang kita ada rukun fi'li dan ada rukun qauli. Jadi rukun bentuk perbuatan dan rukun bentuk perkataan. Karena sembahyang kita disebutkan tarifnya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim.
Jadi sembahyang itu beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, iaitu takbir ihram, ucap Allahu Akbar dengan ada qasad, ta'ayun dia, yang disudahi dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum, sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Ada beberapa syarat yang tertentu lah. Itu ta'rif dengan sembahyang, maka faham daripada ta'rif sembahyang tadi dia ada dua rukun. Jadi rukun 13, ada rukun 13 terbahagi kepada dua rukun. Makna dua rukunnya, rukun fi'li dengan rukun qauli. Jadi rukun qauli yang wajib kita baca, ucap Allahu Akbar, tu yang mula-mula masuk sembahyang. Jadi mula-mula kita takbir, ucap Allahu Akbar dalam niat sembahyang maghrib tadi. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib, ada qasad, ada ta'arud, ada ta'ayun. Sahaja aku sembahyang dia panggil qasad, fardu dia panggil ta'arud, dan maghrib dan isya, subuh dan seumpamanya dia panggil ta'ayun. Itu ketika ucap Allahu Akbar itu, ini dia panggil takbir ihram, wajib takbir. Mula dengan takbirnya. Jadi apabila kita masuk dalam sembahyang, ada rukun qauli tadi kita baca, yang kedua kita baca Fatihah, itu wajibnya. Kemudian dalam sembahyang kita yang rukun fi'li yang wajib kita baca ialah baca tahiyat akhir. Alam bagi kita tahiyat akhir. Habis tahiyat akhir, habis kita ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita selawat selepas habis tahiyat akhir, yakni lepas pada habis ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat ke atas Nabi. Jadi kata yang akhirnya ini rukun fi'li yang wajib. Kemudian kita beri salam pertama, itu wajib. Salam kedua sunat. Itu rukun fi'li ya. Apa itu rukun qauli ya? Rukun qauli. Itu rukun qauli yang wajib. Adapun rukun fi'li, rukun bentuk perbuatan daripada kita qiyam sampailah kita duduk tahiyat, yang kita maklum seperti mana Nabi sabdakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu mengetahui, kamu tengok, yakni kamu mengetahui aku sembahyang. Jadi Nabi suruh sembahyang, tiru Nabi sembahyang. Bagaimana sahabat tengok Nabi sembahyang, maka sahabat tiru Nabi sembahyang macam tu. Jadi kita tak tengok Nabi sembahyang, jadi kita tahu. Jadi ra'aitumuni pada hadis itu ditakwilkan dengan alimtumuni. Kita umat kemudian selepas pada sahabat, kita tak pernah tengok Rasulullah sembahyang kerana kita bukan sahabat, kita orang kemudian. Maka kita tahu daripada hadis-hadis, daripada kitab ulama'nya, daripada Quran hadisnya, daripada kitab-kitab ulama' mazhabnya, terbitlah cerita rukun sembahyang 13. Jadi di situ ada rukun qauli dan rukun fi'li. Berbalik pada masalah yang kita nak bincangkan di sini ialah apabila kita sebagai makmum, jadi kita tidak boleh awal daripada tu imam dua rukun, ataupun lambat daripada tu imam, takhir dia panggil, lambat imam dua rukun. Maknanya macam mana? Yang kita pernah sebut kuliah yang lalu. Contoh tadi sembahyang maghrib, kita awal tu imam. Tu imam masih qiyam,
Kita nak cepat tu imam, nak awal tu imam tak rokok, kita rokok. Allahu Akbar. Ini cerita awal dua rukun. Habis tu imam, habis kita rokok, kita semua merokok, kita pun ucap sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd. Kita dah buat dua rukun. Tu imam nak rokok, kita makmum nak turun sujud. Tu imam nak rokok, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar nak turun sujud. Maka ini masalahnya kita awal tu imam dua rukun, maka batal sembahyang. Awal imam rukun, batal sembahyang. Begitu juga masalah takhir. Kita lambat dia tu imam dua rukun. Contoh tadi kita sembahyang asar, datang ke masjid suraunya. Apabila kita habis baca Fatihah asar tadi, rakaat pertama, rakaat kedua, sunatlah kita membaca surah secara sir, secara perlahan. Imam telah baca, kita pun sunat baca. Jadi habis baca ni kita baca surah. Ketika kita nak mulakan bacaan surah, tu imam rakaat. Itu imam rakaat Allahu Akbar. Kita tak merokok. Kita nak terus bacaan surah kita, yang mana bacaan surah merupakan sunat hay'ah, bukan sunat ab'ad. Kalau sunat ab'ad, kalau tinggal sujud sahwi. Sunat hay'ah banyak dalam sembahyang kita kan. Antaranya baca surah. Kita nak baca surah, nak habis baca surah, nak tamamkan baca surah. Sedangkan tu imam rakaat tadi asar, Allahu Akbar. Bila tu imam rakaat, kita tak baca surah tak habis lagi. Kita buat perkara sunat lah. Kau lihat sunat. Kemudian tu imam pun sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Dia tu imamnya i'tidal. Dia tu imam i'tidal. Tu imam pun nak rakaat, kita tu imam nak sujud, kita makmum baru nak rakaat. Ini kita masalah takhir. Kita makmum lambat imam dua rukun, membawa kepada batal sembahyang. Itu bicara mazhab. Itu maksud di sini dia kata, dan jangan terkemudian, mana lambat kita makmum lambat imam dengan dua rukun yang tersebut, itu dua rukun fi'li lah tersebut tu, dengan tiada uzur, tak ada uzur apa-apa. Jadi kita sebagai muaf, kita ada uzur apa-apa, kita lambat. Kemudian kata dia, maka jika terdahulu atau ketinggalan, jadi terdahulu makna awal makmum daripada imam dua rukun fi'li. Awal makmum daripada imam dua rukun fi'li, atau ketinggalan yang ni lambat makmum daripada tu imam dua rukun fi'li, seperti mana kita contohkan tadi. Kata dia, maka jika terdahulu atau ketinggalan ia makmum dari imam yang dengan dua rukun fi'li dengan uzurnya, ada masalah keuzuran dia, tiada batal sembahyangnya. Kalau gitu uzur banyak, maka dia sebutkan di sini, dia buat contoh. Maka uzur terdahulu itu iaitu lupa atau jahil. Contoh uzur yang berlaku pada makmum terdahulu makna awal makmum melakukan dua rukun fi'li awal betul imam, tapi dengan uzur, dengan makna lupa ataupun jahil.
Jadi lupa ni mana tak ingat hukum. Dia lupa kan. Jadi mula-mula dia ingat, dia main semayang ke mana entah, fikiran dia menghilang ke mana, dia pun pergi buat awal dia batuk imam dengan lupa. Lepas tu baru dia ingat. Tu tak betul, pasal lupa. Atau jahil. Jahil ni mana dia tak tahu hukum. Dia tak tahu hukum. Tak tahu. Dia ingatkan boleh saja awal imam 2 rukun, sedangkan perkara tu haram lagi batal. Maknanya kalau kita awal batul imam 1 rukun dah, tu tak batal tapi haram. Perbuatan kita haram. Haram ni bukan nanti kita luang sembahyang saja, dalam sembahyang pun boleh buat benda haram. Bukan dalam sembahyang kita mencuri ke, bukan dalam sembahyang kita mengumpat celah orang pun, tentulah tidak. Tapi berkaitan dengan sembahyang kita buat perkara haram. Maknanya masalahnya kalau kita makmum, contoh awal betul imam 1 rukun ataupun lambat dengan 1 rukun, atau membawa kepada haram tapi tidak batal. Tetapi kalau kita awal ataupun takhir, lambat imam 2 rukun tadi ataupun 2 rukun, itu batal. Itu batal. Mungkin kita kata saya tak buat macam tu, tapi kemungkinan yang kita buat sedang kita sama-sama serentak dengan tu imam, menyertai tu imam. Tu imam rokok, kita sama-sama rokok. Tu imam sujud, sama-sama sujud. Sepatutnya tu imam rokok dulu baru kita rokok. Contohnya tu imam sujud dulu baru kita sujud. Tu imam habis bagi salam kedua baru kita bagi salam. Tapi tak ada tu imam rokok, sama-sama sontak rokok. Tu imam sujud, kita sama-sama sontak sujud. Ini tak batal dan tak haram, tapi makruhnya ada. Bila makruh, maklum perkara hak dilarang dalam syarak juga. Cuma tak dosa saja. Pahala tak ada situ. Kata dia, dan uzur pada ketinggalan itu seperti adalah makmum itu lambat bacaan. Kemudian musannaf penulis kitab ni dia main contoh uzur pada ketinggalan itu. Mana ketinggalan ni yang ni lambat pada tu imam tadi, makmum lambat, seperti adalah makmum lambat bacaannya. Impression tabiat dia memang baca lambat. Kalau dia baca cepat, lagi lintang bukan salah habis. Dan imam pertengahan bacaannya, tu imam baca sederhana ya, pertengahan muqtadil, maka terkemudian makmum terkemudian makna makmum lambat tu imam supaya menyempurnakan bacaannya, bacaan Fatihah makmum. Tu imam biasa saja, sederhana bacaan dia, tapi tu imam ni dia jenis lambat. Jadi bukan lembab, lambat, mubti. Jadi dia baca tu dia nak betulkan makhraj dia kan. Orang dia pun betul makhraj juga. Jadi masalah kita sembahyang ni, gitu je, dia dua sembahyang tu samalah kita baca Quran kan. Dalam sembahyang kita baca Quran, pahala lebih besar lagi kan. Di luar sembahyang kita baca Quran, kita baca jangan ada lahan jali ya. Jadi lahan jali ni makna kesalahan yang terang, nyata, dengan makna kesalahan tadi segi baris tak betul baris dia. Baris an'amta disebut tu contoh. Baris tak betul. Tu lahan jali. Terang-terang dia salah. Batal sembahyang. Kesalahan jali ni batal dan dosa. Bukan sekadar batal lah, dosa lagi boleh lah.
huruf dia bertukar. Sirah, ra, sirata disebut sirata, sirah, ra disebut ra. Salah. Ini dia panggil lahan jali, membawa kepada batal lagi haram dah, batal sembahyang dia. Itu wajib kita bertajwid ketika baca Quran, apatah lagi dalam sembahyang. Kita sembahyang ni kita munajat Allah Ta'ala kan. Innamal musalli munajin rabbahu. Sungguh sembahyang ni, orang sembahyang, musalli orang sembahyang bermunajat, dia berbisik, dia bercakap dengan Tuhan. Jadi kena betul bacaan Quran kita dan zikir-zikir, selawat dan tahiyatnya. Jadi masalah dia kata, maka kemudian makmum supaya menyempurnakan bacaannya, dia nak bagi lengkap habis lah. Pasti kita kampung dia nak habis baca Fatihah dia. Pasal Tok Imam baca pertengahan, kita baca pasal lambat. Nak kena habis juga baca. Jadi kesebelahan jadi atau batal, haram lagi batal. Tapi kalau lahan khafi, lahan yang tersembunyi, mana dia betul baris dia, betul huruf dia, tapi tak berapa makhraj dia tu tak berapa kemas. Hak tebal dia disebut nipih. Hak talqiq dia tafqim. Hak tafqim dia talqiq kali habis. Itu tak apa. Cuma itu makruh je kan. Kemudian maka dikerjakan, dia kata. Kemudian mana selepas habis baca Fatihah, maka dikerjakan di belakang imamnya. Dikerjakan mana dilakukan oleh makmum di belakang imamnya, mana turut imam di belakang imam tu atas perbuatan sembahyangnya makmum. Sembahyangnya makmum selama tiada terdahulu imamnya lebih daripada 3 rukun yang panjang. Apa 3 rukun yang panjang? Iaitu rakaat dan sujud. Dan sujud tu mana dan 2 sujud dah. Rakaat dan 2 sujud, tambah 2 sikit. Jadi masalah kita uzur, mana kita uzur kalau contoh di sini uzur, contoh dia sebut di sini tentang masalah lambat. Antara uzurnya ialah lambat, makmum pasien lambat bacaan Fatihah. Tu imam baca tak laju, sederhana je. Maknanya tu imam rakaat, contoh asalnya tu imam rakaat Allahu Akbar, rakaatlah tu imam. Kita sebagai makmum Fatihah tak habis, Fatihah tak habis, wajib tak kita baca? Wajib tak? Kita kena faham dulu. Ada kita ni sebagai bila kita jadi makmum, sama ada kita makmum muwafiq ataupun masbuk. Okey, kita ambil makmum muwafiq. Kita mai awal tadi tu imam takbir tu kita dah ada dah rakaat pertama ni. Muwafiq kita sempat dengan tu imam. Jadi kita sempat dengan tu imam makmum muwafiq. Jadi kalau gitu keadaan di kita sebagai makmum muwafiq, kedudukan hukumnya mesti makmum muwafiq menghabiskan bacaan Fatihah. Jangan tak baca habis. Tengok tu imam rakaat, kita makmum muwafiq baca tak habis, baru sekerat baca, mungkin Fatihah 7 ayat kita baca 5 je. Kita rakaat turut tu imam, sedangkan kita tak habis, tak sah sembahyang kita. Jadi kerana Fatihah ni rukun sembahyang. Kecuali kita makmum masbuk. Kalau makmum masbuk, mai sembahyang maghrib tadi makmum masbuk, tu imam
hujung-hujung Fatihah, hujung-hujung nak rakaat dah baca surah, kita masuk sembahyang baca Fatihah, badan kita baca 2 ayat, imam rakaat, hak tu kita wajib rakaat tu imam sebab kita masbuk. Jangan kita teruskan bacaan kita. Jangan teruskan bacaan kita. Mungkin ada soalan, dia kata tu kalau kita masbuk tapi kita kata zuhur tadi kan, seorang masjid kita makmum masbuk, rakaat kedua kita mai katakan kita ingatkan kita sempatlah baca Fatihahnya. Jadi kita takbir Allahu Akbar, kita masbuk pergi baca doa iftitah. Ini teringat masalah. Jadi kita makmum masbuk, kedudukan asal bila kita di masbuk kita main lambat, tak payah baca doa iftitah. Baca setakat mana dan kita pun rakaat dah bersama dia. Kalau dan rakaat dapat rakaat. Tapi lah ni kita kesalahan kita dah main lambat. Lepas tu kita mai baca doa iftitah. Jadi apabila kita membaca doa iftitah, kita ada ingat dan baca Fatihah tu waktu imam. Habis kita makmum masbuk baca doa iftitah. Tiba-tiba tengok tu imam rakaat. Ni kita masbuk ni. Boleh tak kita rakaat bersama imam? Jawabnya tak boleh. Sebab kita baca doa iftitah. Maka bila tu imam rakaat, jadi doa iftitah tadi kita baca berapa baris, berapa ayatnya, kita kena berganti dengan Fatihah. Kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah. Kalau kita baca Fatihah dan habis dan katakan rakaat bersama tu imam, dapatlah rakaat tadi. Kalau kita baca Fatihah tu habis, sempat habis, ataupun sempat beberapa ayat ikut kedudukan kita baca Fatihah, baca doa iftitah tadi, tak dan nak habis tu imam pun sudah bangun daripada rakaat, dia sudah i'tidal, maknanya kita tinggalkan bacaan Fatihah, kita turut tu imam buat apa lah ni. Tu imam i'tidal, kita i'tidal. Tu imam rakaat, kita rakaat. Nanti habis bagi salam dengan tu imamnya, habis tu imam bagi salam, kita tambah rakaat kita yang tak sempat tadi. Itu hak masalah makmum masbuk. Jadi hukum dia, kita masuk mayang jangan baca dia, terus baca Fatihah setakat sempat. Kalau dah rakaat, dapat rakaat. Tapi masalah yang disebutkan, masalah dibaca baris tadi, masalah makmum tadi, makmum muwafiq, dan dia jenis lambat bacaan dia. Bila dia baca, dia ketinggalan. Tu imam rakaat, dia baca Fatihah tak habis lagi. Tu imam i'tidal, tu imam sujud pertama tak habis lagi. Tu imam sujud ketiga, tu ketiga. Tu imam masuk rukun yang hak panjang tadi 3. Tu imam sujud yang kedua, katakan baru dia habis Fatihah, maka makmum dia rakaat lah. Dapat. Tapi kalau tu imam masuk sujud yang kedua, bangun dari sujud kedua, tak habis lagi kita makmum baca Fatihah, tinggalkan bacaan Fatihah, kita turut tu imam buat pahala ni. Tu imam i'tidal, tu imam baca tahiyat awal, kita tahiyat awal. Tu imam tu berada pada qiyam, kita tukar di qiyam. Ini masalahnya.
Ataupun yang pendek cerita payah sangat, pakai niat mufaraqah, tak larat ligang dengan tu imam. Tengok tu imam angkat kepala daripada sujud kedua, kita pun niat mufaraqah, bercerai dengan imam. Kata dia rukun panjang tadi iaitu rukuk dan sujud, maka tiada dihisab daripadanya, daripada rukun yang panjang, daripada rukun panjang i'tidal dan duduk antara dua sujud kerana rukun yang pendek keduanya. Jadi adakah dikira i'tidal dengan duduk antara dua sujud rukun panjang? Tidak. Kalau rukun yang panjang, sujud pertama, sujud kedua rukun yang panjang, i'tidal itu rukun pendek. Duduk antara dua sujud baca Rabbil Firli, duduk antara dua sujud itu rukun pendek, itu tak ambil kira. Jadi kata dia, maka jika terdahulu imamnya dengan lebih daripada 3 rukun, seperti belum lagi, dia pembuat masalah. Jadi dia kata jika terdahulu imamnya, jadi awal imam ke depan, kita makmum ke belakang, ketinggalan kita makmum dengan tu imam lebih hati rukun yang panjang, seperti belum lagi, contoh seperti belum lagi selesai makmum daripada bacaan Fatihahnya, dan imamnya masuk pada rukun yang keempat. Macam mana tu kan? Jadi rukun yang panjang disebut tadi ialah rakaat. Rukun panjang yang kedua ialah sujud pertama. Rukun panjang yang ketiga ialah sujud yang kedua. 3 rukun panjang lah. Bila disebut rukun keempat mana? Bila kata rukun keempat, makna tok imam sudah bangun. Contoh tok imam sudah bangun daripada sujud kedua, dia buat qiyam rakaat kedua ke rakaat ketiga ke, tak kira lah kan. Maka ketika qiyamnya tu imam bangun, tu imam daripada sujud meneruskan rakaat kedua ketiganya, ini dia kira rukun yang keempat. Contoh ataupun tu imam duduk tahiyat, contoh, maka hendaklah ia mengikut akan imamnya. Maka hendaklah ia mengikut akan imamnya. Maka hendaklah ia makmum mengikut akan imamnya pada barang yang ada ia imam padanya. Barang itu pada rukun, barang itu rukun. Jadi bila tu imam dah angkat kepala daripada sujud yang kedua, nak duduk tahiyat awal contohnya, nak duduk tahiyat akhir contohnya, rukun keempatnya, ataupun bangun daripada sujud kedua tadi nak buat qiyam rakaat keduanya, kita kata rakaat keempatnya, kita kata contohlah. Maka dia kata tadi makmum mesti turut, mesti turut. Kemudian dia kata kemudian mana selepas makmum turut tu imam, tinggal Fatihah, maknanya turut lah ni tu imam duk baca tahiyat awal contoh. Jadi kita kata tahiyat awal tadi, tahiyat awal kita baca maghrib dah senang, terdekat sembahyang maghrib tadi. Jadi sembahyang maghrib tadi, ataupun kita ambil tadi asar, kita kata lagi cepat, kita sembahyang asar tadi. Jadi kita ketinggalan imam 3 rukun yang panjang. Maknanya kita baca Fatihah tak dan habis,
Tok Imam dah sujud yang ketiga, kita tak habis lagi. Kemudian Tok Imam bangun sujud ketiga, sujud yang kedua kan. Tok Imam dah sujud kedua, Tok Imam pun bangkit daripada sujud kedua, duduk tahiyat. Duduk tahiyat awal. Contoh, kita Fatihah tak habis lagi, nak buat macam mana? Tinggal bacaan Fatihah kita, turun duduk tahiyat awal. Atau pilihan pertamanya. Sebab apa? Sebab kita dah lebih dari 3 rukun. 3 rukun itu rukun 4 lah kalau duduk tahiyat awal tu. Atau Tok Imam tu dah qiyam rakaat yang ke 2 kita kata. Tinggal baca apa kita, turut Tok Imam ni duduk pada rakaat yang kedua qiyamnya. Gitu kan. Jadi apabila kita turut tu imam, kita makmum ni turut tu imam, dia kata maka mendapat oleh makmum kemudian bersalam imamnya akan barang yang luput. Akan barang yang luput, mana akan rakaat barang tadi, rakaat luput akan dia seperti orang yang masbuk. Jadi makmum yang macam ni, makmum yang lambat daripada tu imam, 3 rukun yang panjang ni, hukum dia macam orang masbuk juga. Kalau masbuk rakaat tadi, kita main maghrib, tu imam dah rakaat yang kedua, kita kena tambah berapa rakaat lagi. Habis tu imam bagi salam, kita tambah 1 rakaat lagi contoh. Kalau kita makmum muafiq, yang kelambatan dengan tu imam pasal uzur tadi, tu imam angkat kepala sujud kedua, masih lagi kita baca Fatihah habis, tinggal baca Fatihah kita, turun duduk tahiyat awal. Turun duduk tahiyat awal. Kalau duduk sujud lagi tak turun lagi. Ataupun masalah Tok Imam bangun daripada sujud kedua ni, dia bangkit buat qiyam rakaat seterusnya. Kita tinggalkan bacaan kita hatta habis tu, turut tu imam qiyam dah ni. Mana kita baca Fatihah lain lah. Gitu dah. Maka hukum ni dia kata seperti orang masbuk. Kita tinggal tak ada berapa rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat, sambung. Kena susu di rakaatnya. Habis. Maka jika masuk imam, masalahnya lagi seterusnya, maka jika masuk imamnya pada rukun yang kelima, dahulu daripada sempurna makmum itu, akan bacaan Fatihahnya makmum, nasaya batallah sembahyangnya. Titik contoh. Berarti tentu dah. Jadi ulang balik masalahnya. Jadi dalam kitab ini sebut 3 rukun panjang ulangan. Jadi makmum yang uzur seperti lambat bacaan tadi, dia boleh ketinggalan, dia boleh imam 3 rukun panjang, maknanya tok imam rakaat, kita makmum teruskan bacaan Fatihah, kita tak habis lagi. Tok imam sujud yang pertama, tak habis lagi Fatihah, kita wajib teruskan bacaan Fatihah kita. Tok imam sujud yang kedua, cukup lah, jadi cukup panjang. Tak habis baca Fatihah lagi, kita teruskan bacaan Fatihah. Bila tok imam angkat kepala daripada sujud, dia buat apa? Dia baca tahiyat awal ke? Dia baca tahiyat akhir ke? Contohkan. Ataupun dia qiyam dah. Habis. Bayangkan masalah. Kalau lepas bangun pada sujud kita buat apa? Tentulah kita yang semayang ni, kita nak teruskan rakaat kita, qiyam nama berdiri betul. Jadi lepas pada tahiyat awalnya, pada bila sujud kedua ni mungkin apa? Mungkin duduk tahiyat awal.
perbuatan kita. Mungkin duduk tahiyat akhir, 3 keadaan tu kan. Maka bila berlaku Tok Imam tadi dia bangun daripada sujud yang kedua, dia buat tahiyat awal ke, dia buat tahiyat akhir ke, dia qiyam ke, maka hukumnya tinggalkan bacaan kita hak tak habis dah. Turut Tok Imam buat apa dah ni. Tok Imam baca tahiyat awal, kita turun baca tahiyat awal. Tinggal baca hak tak habis. Tok Imam baca tahiyat akhir, turun baca tahiyat akhir. Tok Imam qiyam, hak kita qiyam lah. Mana Fatihah kita jadi berhenti dalam tu, baca Fatihah lain untuk qiyam turut Tok Imam. Situ kan. Okey. Jadi dia kata ni rukun kelima pula. Dah 3 rukun, maklum tadi sebut. Dia kata kalau Tok Imam dah masuk rukun kelima, kita duk baca Fatihah tak habis lagi. Kata dia dalam kitab ni, batal sembahyangnya. Macam mana masalah tu pada rukun kelima? Kita kata ambil satu contoh kan. Tok Imam pada asar tadi, satu masalah cukup. Asar tadi Tok kita lambat baca, kita mampu lambat bacaan kita. Tok Imam dah sampai sujud yang kedua, kita tak habis baca Fatihah lagi. Tok Imam pun angkat kepala, dia baca tahiyat awal. Dia baca tahiyat awal. Tok Imam bila buat tahiyat awal tu, dia masuk rukun keempat. 3 rukun panjang, masuk baca tahiyat tu, jadi dia buat rukun yang keempat. Kiraan macam tu. Kita baca Fatihah lagi, baca Fatihah lagi kan. Kita tak mau turun lagi. Batal ke tak batal? Tak boleh kata batal lagi. Tak boleh kata batal lagi. Batalnya bila? Nanti Tok Imam habis baca tahiyat awal, Tok Imam qiyam rakaat yang ketiga. Ketika Tok Imam rakaat yang ketiga, kita duk baca Fatihah, duk habis baca Fatihah juga. Maka hukumnya batal sembahyangnya, kata dia. Batal. Itu kelima. Ataupun masalah rukun kelima, contoh tadi kita kata rakaat pertama masuk rakaat kedua, maknanya kita baca Fatihah tak habis pasal lambat tadi. Lambat bacaan kita. Tok Imam rakaat, Tok Imam rakaat, rukun panjang, sujud kedua. Bila Tok Imam sujud kedua, habis sujud kedua, dia akan bangun qiyam. Maka bila Tok Imam qiyam rakaat yang kedua tu, kita duk baca Fatihah tak habis lagi. Jadi kita duk terus baca. Maksudnya Tok Imam bila qiyam rakaat kedua tu masuk rukun yang keempat. Kita duk gagah baca lagi. Patut kita tinggal bacaan turut dia. Kita duk gagah baca. Tok Imam pada habis baca Fatihah, Tok Imam berrokok. Bila Tok Imam rokok, Tok Imam sudah buat rukun yang kelima. Kita duk baca Fatihah kita, maka jawab dia kata batal dah sembahyang. Batal sembahyang. Tahap nak kata batal sembahyang tu masuk rukun kelima tu. Itulah insya-Allah kita tanda tonton dulu. Itu kita dah masuk syarat yang kedua. Jadi maknanya kita jangan lambat Tok Imam 2 rukun, jangan cepat Tok Imam 2 rukun. Kalau cepat ataupun lambat 2 rukun, lambat dan cepatnya membawa kepada batal sembahyang. Kalau awal dan lambat Imam 1 rukun membawa kepada haram perbuatan kita, berdosa lah, tapi tak batal. Tapi kalau serentak dengan Tok Imam, sama-sama rukun kita buat, sama rukun, sama sujud dengan Tok Imam, makruh, tak dapat pahala tentu. Tapi kalau Tok Imam takbir ihram mula-mula sembahyang, kita sama-sama takbir. Tok Imam kata Allah, kita buat Allah, yang tu batal. Tok Imam bagi salam pertama, kita sama-sama serentak bagi salam pertama, itu batal. InsyaAllah. Dan syarat yang ketiga, bahawa mengetahui makmum akan intiqalat takbir perpindahan rukun imam.
wallahu wa rasuluhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal rizqi wa abwaabal ilmi wa abwaabal rahmah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an katsiran mubarakan fihi birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.